Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 13 November bersama saya, Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Kelonggaran Pelan Pemulihan Negara PPN yang diberikan kepada rakyat negara ini boleh hilang sekali lagi jika orang ramai terus lalai. Peringatan itu dizahirkan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Seri Paduka bertitah, semua pihak mengambil iktibar daripada pelbagai ujian sebelum ini selain terus memainkan peranan sehingga negara bebas sepenuhnya daripada wabak COVID-19. Nasihat itu dizahirkan ketika sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Istana Negara di sini hari ini. Al-Sultan Abdullah dalam pada itu turut menasihati rakyat agar terus bersabar, menjaga kesihatan diri dan mematuhi peraturan yang ditetapkan kerajaan dalam usaha mengekang penularan pandemik itu. Baginda melafazkan kesyukuran kerana situasi pandemik COVID-19 di negara kini semakin bertambah baik dan negara mula beransur meniti ke fasa terakhir PPN yang memberi pelbagai kelonggaran kepada rakyat. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak yang dijangka diadakan pada Disember depan boleh ditangguh jika kes harian COVID-19 terus meningkat. Pandangan itu disyorkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya penangguhan itu perlu diteliti dan dibincangkan kerana ia melibatkan faktor keselamatan dan kesihatan rakyat. Beliau memberikan pandangan berkenaan selepas mengambil kira proses PRN Melaka ketika ini yang didakwa telah mendatangkan masalah kepada penduduk negeri itu. Dalam sidang akhbar wacana pemicuan undi 18 Negeri Selangor di Auditorium Dewan Jubli Perak di bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Saas, beliau menuding jari kepada UMNO yang menasihat yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam supaya membubarkan Dewan Undangan Negeri. Beliau berkata demikian bagi mengulas laporan sebuah portal berita pada Jumaat berkenaan rayuan Parti Keadilan Rakyat PKR Sarawak kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk menangguhkan PRN Sarawak dalam keadaan kes COVID-19 dan kematian yang terus meningkat. Berita berikutnya. Taktik sebuah pusat hiburan di Taman Molek, Johor Bahru menutup pintu masuk depan dan belakang premis untuk mengaburi mata pihak berkuasa mengenai operasi yang dilakukan akhirnya tumpas. Ketika serbuan dibuat, lebih 50 orang berjaya ditahan. Ketua Polis Daerah Seri Alam Superintenden Muhammad Suhaimi Ishak berkata, hasil pemerhatian pihaknya mendapati hanya individu tertentu sahaja dibenarkan masuk. Selain itu, kenderaan pelanggan juga diletak di bahagian belakang bangunan bagi mengelak kegiatan yang dijalankan di hidu pihak berkuasa. Semasa kita sampai, kita dapati pintu di bahagian depan dan belakang dalam keadaan tertutup. Tapi kita telah pergi ke bahagian belakang dan kita ketuk pintu untuk buka, tetapi mereka enggan dan kita mendengar bunyi yang sangat kuat daripada dalam, maknanya ada aktiviti hiburan berlangsung dan kita masuk ke dalam dapati seramai 50 orang berada di dalam premis ini, yang mana dapati satu penjaga, 4 pekerja dan seramai 45 orang pelanggan yang jadi pada 32 lelaki dan juga 18 wanita sedang berhibur dan minum di sini. Katanya salah seorang pelanggan yang berada di situ adalah individu yang dikehendaki dalam kes penipuan di Bukit Mertajam pada tahun lalu. Susulan serbuan yang dilakukan, pemiliknya dikenakan RM25,000 manakala pelanggan dan pekerja RM5,000 seorang. Individu yang gagal mengimbas mai sejahtera pula tambah lagi RM1,500. Polis menahan sepasang kekasih kerana dipercayai terlibat dalam pelbagai kes jenayah termasuk pembunuhan seorang lelaki di flat Sungai Pinang, Pulau Pinang pada tahun 2019 lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, Senior Assistant Commissioner Rahimi Muhammad Rais berkata, sebelum ini pihaknya menahan seorang lelaki berusia 35 tahun di tepi jalan di Jelutong pada jam 10.30 pagi 3 November lalu.
Menurutnya, hasil pemeriksaan ke atas suspek yang merupakan penganggur, polis menemui sepucuk pistol jenis Beretta Brigadier bersama kelopak dan 11 butir peluru bersaiz 9mm. Selain itu, katanya turut dirampas 3 buah telefon bimbit, sebuah motosikal, beg silang dan 1 unit walkie-talkie. Susulan penangkapan yang dilakukan, teman wanita suspek yang berusia 30 tahun ditangkap di sebuah kondominium di Jalan Fettes. Menurut Rahimi, pihaknya percaya kedua-dua suspek mempunyai kaitan dengan kes bunuh seorang lelaki di kawasan Sungai Pinang pada 2 tahun lalu. Pada sidang akhbar di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang pagi tadi, Rahimi berkata polis masih menyiasat sama ada mereka terlibat dengan geng kongsi gelap atau sebaliknya kerana kedua-dua mereka mempunyai rekod jenayah lampau. Beliau berkata kedua-dua suspek kini direman dan kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971 kerana memiliki senjata api tanpa permit yang sah. Kes juga disiasat mengikut Seksyen 8 kurungan A Akta Senjata 1960 kerana memiliki peluru hidup tanpa permit yang sah. Lagi insiden kenderaan melawan arus. Kali ini membabitkan motosikal yang dipercayai warga emas. Kejadian dikatakan berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan, berhampiran Kulai Johor. Tindakan yang boleh mengancam nyawa dan pengguna lain kemudian dirakam dan menjadi tular. Polis Peronda Senai JB yang membuat rondaan kemudian menemui warga emas berkenaan di kilometer 54.7. Dia kemudian ditahan dan kemudian dibawa ke Balai Polis Bemban. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.